Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat bersama dengan Lubna TV, bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu ya. Jadi saya di sini Puan Hajar Raihan di sini akan membincangkan tentang isu-isu yang paling hot dah sekarang lah, iaitu apa dia tu berkenaan dengan penghayatan dalam perlembagaan Islam kita sekarang lah. Jadi perkara yang pertama yang saya ingin sentuh di sini, yang soalan pertama saya adalah, adakah benar bahawa contohnya kes Nik Alin lah dekat sini, adakah bukti bahawa berpandukan presiden kes Iki Putra, sebab kes yang telah diputuskan adalah kes Iki Putra, satu persatu putusan jenayah syariah tu boleh cuba dibatalkan oleh individu yang membawa, maksudnya menjadi pemohon dalam kes ini. Adakah ianya boleh dicabar ataupun macam mana? Jadi kita akan mendengar komen daripada Prof untuk yang berkenaan dengan isu sama ada undang-undang jenayah syariah Islam boleh dicabar oleh individu-individu yang membawa untuk cabaran undang-undang jenayah syariah. Silakan Prof. Okey, sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai undang-undang ya, tata cara perundangan itu telah ditetapkan oleh undang-undang negara. Maka sekiranya seseorang itu mempersoalkan suatu perkara undang-undang ataupun termasuklah dalam konteks perbincangan kita ini ialah tentang undang-undang jenayah syariah. Jadi sekiranya cabaran itu dibuat melalui peruntukan undang-undang, melalui lunas-lunas undang-undang yang telah ditetapkan oleh perundangan negara, maka ianya boleh dilakukan. Ia terserah kepada mahkamah untuk menetapkan ataupun menentukan keputusan-keputusan lah berkaitan dengan yang dikatakan cabaran-cabaran tersebutlah. Syaratnya ialah perlu mematuhi undang-undang seperti local standard. Lepas tu menerusi ataupun kepada mahkamah yang berpatutan atau bertepatan ya, dan tidak menggunakan mekanisme yang boleh mengajak masyarakat untuk menentang sistem perundangan negara. Seterusnya, kalau sekiranya saya ambil daripada kes Nik Alin tersebut yang mana telah ingin mencabar 20 kesalahan yang dicabar keabsahan tersebut di Mahkamah Syariah, adakah Mahkamah Syariah juga memiliki kuasa untuk mendengar dan membicarakan kesalahan tersebut? Maksudnya cabaran-cabaran yang dinyatakan oleh Nik Alin di sini. Kalau kita lihat dalam kes Nik Alin ni pun kes yang sedang berlangsung lah di mahkamah. Tapi kita ambil secara umum ya, kalau seseorang itu mahu mempersoalkan undang-undang syariah ni, dia adalah suatu proses yang perlu dipatuhi, ialah proses perundangan seperti yang jelaskan sebelum ini. Jadi kalau seseorang itu tidak berpuas hati, contoh dah banyak berlaku sebelum ini, contoh dalam kes Seksyen 66 bagi Undang-Undang Jenayah Syariah di Negeri Sembilan, Seksyen 28 di Negeri Selangor. Yang seksyen-seksyen ini sebenarnya telah dicabar keabsahannya dari segi percanggahannya dalam percanggahan Undang-Undang Syariah tersebut dengan Perlembagaan Persekutuan. Satu lagi, untuk mencabar undang-undang ni, mencabar pada kuasa perundangan tu, maknanya nak tanya pada mahkamah, mendapatkan penentuan kepada mahkamah, adakah suatu badan perundangan itu boleh membuat undang-undang. So boleh membuat undang-undang berkaitan. Sebenarnya ini bukan berlaku pada undang-undang syariah saja. Terdapat undang-undang lain juga yang mempersoalkan kompetensi atau keupayaan sebuah badan perundangan untuk menggubal undang-undang tersebut. Jadi kita tidak boleh mengecualikan dalam sistem perundangan negara, kita tidak boleh mengecualikan sesuatu undang-undang itu daripada dipersoalkan. Sebabnya apabila kita mengamalkan undang-undang perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara, maka hasilnya ialah sebarang undang-undang yang bercanggah ataupun mungkin polisi juga yang bercanggah dengan perlembagaan itu boleh dipersoalkan di mahkamah. Jadi kita jangan ambil ringan bahawa seolah-olah undang-undang syariah kita ni kebal ataupun tidak dapat dipersoalkan di mahkamah. Ini yang
pihak perundangan syariah juga perlu memerhati, memberi penelitian yang sewajarnya tentang peruntukan undang-undang syariah ini agar ia sentiasa dibuat dalam proses atau melalui proses dan dibuat dalam bidang atau ruang lingkup kuasa yang ada pada pihak penggubah undang-undang untuk undang-undang syariah ini. Jadi kita tak boleh ambil mudah dan kita rasa ringan ataupun pandang sebelah mata saja tentang pentingnya untuk menjaga undang-undang syariah ini supaya ia tidak bercanggah dengan perlembagaan. Saya tertarik tadi semasa Prof memberi penjelasan tentang undang-undang syariah yang mana cabar di Terengganu ni. Oleh kes yang terbaru itu kes Ni yang mana Prof ada menyatakan bahawa it is the rain that grows the flower, not the rain, not the thunder or the storm. Jadi di sini Prof menekankan basic undang-undang tersebut tu. Basic undang-undang tersebut yang menyatakan bahawa bukan semestinya kita kena cabar dengan cara apa dia tu, maksudnya kena lawan dengan cara dengan rain, dengan thunder apa, tapi mesti ada strategi, mesti ada cara, mesti ada sesuatu yang boleh kita buat untuk membuatkan orang-orang boleh terima undang-undang jenayah syariah dan tidak mencabar. Ya, sebenarnya hal berkaitan perundangan syariah ini lebih bergantung kepada kefahaman masyarakat itu sendiri. Contohlah ya, kalau kita lihat dalam Islam itu sendiri, perkara utama yang mahu dijaga oleh Islam ialah akidah. Keduanya menjaga dari segi akhlak ya, dan tauhid lah, dan ibadat orang-orang Islam ni kena jagalah kan. Jadi pada saya lah, kalau kita lihat masyarakat kita ini yang kita perlu beri faham. Jadi apa kesalahan kita zahirkan kefahaman dalam kalangan masyarakat kita kan. Jadi di sini dalam konteks undang-undang ni, apabila ada undang-undang yang bertujuan menjaga akidah umat Islam, ada undang-undang yang bertujuan untuk menjaga akhlak umat Islam, ataupun ada yang yang menjaga tentang ibadat orang Islam seperti berpuasa, syahadah itu sendiri kan. Jadi kita perlu jelaskan bahawa perundangan Islam ini untuk menjaga teras-teras agama Islam dan juga menjaga umat Islam itu sendiri, meletakkan mereka dalam satu keadaan di mana mereka mampu menjaga hubungan mereka dengan Allah dan bukan setakat menjaga hubungan mereka dengan manusia. Jadi perkara begini perlu ada dalam perundangan syariah. Jadi kalau cabaran-cabaran terhadap perundangan ini sentiasa dibuat dan dia akan menghakislah kekukuhan, keutuhan akidah umat Islam. Jadi impaknya besarlah kalau sentiasa cabaran-cabaran itu dibuat bukan berlandaskan kepada kefahaman Islam itu sendiri. Jadi saya perlu jelaskan bahawa perundangan syariah ini dia ada tujuannya. Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga umat Islam itu sendiri. Dan kalau kita meletak secara umumnya ialah tentang menjaga maqasid syariah lah. Maqasid syariah yang kelima tu, yang 5 maqasid syariah tu perlu dijaga. Dan ini memerlukan perundangan syariah. Orang kena faham gitu. Walaupun dalam negara kita ni kita mempunyai pembahagian kuasa antara negeri dengan persekutuan. Kalaupun ia perlu pergi ke persekutuan dan menyatakan persekutuan mempunyai kuasa, tapi hal-hal berkaitan dengan akidah, tauhid dan juga ibadat orang-orang Islam ni atau akhlak orang Islam ni dia tidak boleh diketepikan. Kalau tidak, sekiranya ia diketepikan, kalau mungkin kata Dewan Undangan Negeri dah tak boleh lagi buat undang-undang sebegitu, itu macam menyukarkan lah, dan kepada siapa, dan patutnya Parlimen lah kena buat regulasi ataupun peraturan-peraturan atau undang-undang untuk menjaga kepentingan akidah umat Islam, menjaga kepentingan akhlak mulia orang-orang Islam dan juga ibadat orang-orang Islam tu. Jadi di sini kita harus nyatakan, atau saya harus tegaskan pandangan saya ialah kita perlu mempunyai undang-undang tersebut.
dan cabaran yang berterusan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan akidah umat Islam ni akan melemahkan umat Islam tu. Jadi perkara yang kita perlu lakukan ialah sentiasalah memastikan undang-undang itu berada dalam keadaan sempurna dan ia juga perlu diiktiraf oleh pihak berkuasa, termasuklah mahkamah lah, tentang yang penting 3 perkara bagi umat Islam ni. Tiga perkara asas lah. 3 perkara asas yang perlu dijagalah. Dan saya tertarik juga yang mana ada Prof bagi tahu tadi, kita jangan bertindak dengan secara emosional, tetapi kita mestilah dalam keadaan sekarang ni menganggap bahawa tugas seseorang Islam, Muslim, as a Muslim, bahawasanya kita semua ada peranan masing-masing. Kita bukan hanya hanya melepaskan kepada okey, biar mahkamah lah tentukan, biar pengamal undang-undang yang tentukan. Jadi kita tak boleh, kita sebagai seorang Muslim wajib ke atas kita untuk terus mengangkat darjat undang-undang syariah Islam ini. Jadi kalau macam tu Prof, apa dia saranan yang Prof boleh bagi tahu untuk terutama sekali negeri Terengganu yang memang ada satu special clause, iaitu undang-undang Islam sebagai undang-undang tubuh negeri. Jadi apa saranan yang Prof boleh bagi tahu untuk kerajaan negeri Terengganu? Okay, dalam konteks kedudukan Islam sebagai agama bagi negeri dan dinyatakan dengan jelas dinyatakan dalam undang-undang tubuh bagi diri kerajaan negeri Terengganu tentang kedudukan Islam itu, maka segala macam tanggungjawab atau amanah yang digalas oleh seorang individu yang beragama Islam juga hendaklah diambil kira oleh para pemimpin, sama ada Yang Maha Mulia Tuanku Sultan sebagai ketua agama atau juga pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi. Jadi kalau adanya kefahaman dan program-program yang dianjurkan yang menitik beratkan kefahaman tentang agama Islam itu sendiri, tentang kepentingan memelihara agama Islam kerana ia dinyatakan sebagai agama bagi negeri, sebagai yang menjadi rujukan dan sumber bagi pentadbiran dan pengurusan negeri, maka program-program untuk mencampahkan kefahaman serta kefahaman tentang Islam itu sendiri dan syariahnya serta syiarnya. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menafikan bahawa cabaran-cabaran dari luar negeri Terengganu itu juga akan mempengaruhi keadaan di negeri Terengganu ini. Jadi kita juga harus mengambil kira, mengambil faham, mengambil perhatian sewajarnya tentang perkembangan di negeri-negeri lain. Bukan saja oleh itu kita bukan saja menjaga Islam di Terengganu sebagai agama Islam sebagai agama yang inklusif, kita juga boleh memahami permasalahan yang diterima ataupun dilalui atau cabaran yang dilalui oleh negeri-negeri lain yang menjadikan negeri Terengganu ini sebagai negeri yang mengambil Islam itu secara inklusif, bukan eksklusif untuk negeri saja. Sesungguhnya dalam pepatah Melayu, dicubit paha kiri, paha kanan juga terasa. Kita sama-samalah menggalas, menjunjung amanah Islam itu dijulang, perlembagaan itu dijunjung. Maka kita sama-samalah menjaga kedudukan Islam dan juga perlembagaan. Jadi saya rasa itulah antara soalan-soalan yang boleh kita ambil manfaat untuk kita terus menjulang agama Islam itu sebagai agama syariah dalam dalam kehidupan kita, dan kita sama-samalah menggalas bahu itu, bukan mengharapkan kepada orang lain. Maksudnya semua kena berganding bahu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian daripada pihak Lubna TV, dan insya-Allah kita akan bersiaran lagi.